Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak mengajar tajuk yang baru, iaitu tajuk Teorem Pythagoras. Tajuk ni adalah tajuk yang terakhir untuk topik tingkatan 1, tapi tajuk ni mudah dan boleh dibincangkan semasa cuti PKP ni. Okay, yang pertama ni, kita lihat pada gambar yang pertama ni adalah gambar samosa berbentuk segitiga. Okay, yang kedua, kuih Lopez berbentuk segitiga. Dan yang ketiga adalah ketupat palas, juga berbentuk segitiga. Okey. Seterusnya kita tengok pada bumbung, rekaan bumbung rumah kita. Contohlah rumah ni lah kan. Okey, berbentuk segitiga ya. Okay, juga pada binaan piramid ada bentuk segitiga. Okey. Dan juga bumbung rumah berkembar. Okey, dia berkongsi sebuah segitiga. Okey, seterusnya. Okey, juga kita boleh lihat pada pelan tanah. Okey, untuk rumah yang berada pada corner lot, dia yang berbentuk segitiga lah. So, untuk sini kita ada bentuk segitiga. Okay, rumah corner lot. Okay, juga ada gabungan dua segitiga. Okay, sini satu. Dan juga sini lagi satu. Okay. So, seterusnya, okay, kita nak tahu sedikit lah sejarah Teorem Pythagoras ni. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan Teorem Pythagoras? Teorem tu sendiri adalah teori. Pythagoras ialah nama orang yang menamai teori ini. Teorem Pythagoras ialah teori yang menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, ini adalah sisi segitiga. Okey, dan bersudut tegak kita akan tanda dengan segi empat kecil macam ni. Ini maknanya bersudut 90 darjah. Okey. Seterusnya, siapakah Pythagoras? Pythagoras adalah seorang ahli matematik berbangsa Yunani. Okey, objektif dan hasil pembelajaran, kita nak memahami hubungan antara sisi segitiga bersudut tegak. Okey, yang pertama, mengenal pasti definisi dan mendefinisikan hypotenuse. Okey, kita kena tahu apa itu hypotenuse. Paling penting kita mesti dapat kenal pasti yang mana satu hypotenuse. Okey, bagi sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, yang kedua, kita nak tahu hubungan antara sisi-sisinya. Okey, seterusnya, menerangkan teorem Pythagoras merujuk kepada hubungan tersebut, iaitu hubungan sisi dia. Okey, yang ketiga, kita nak mencari panjang sisi yang tak diketahui bagi sebuah segitiga bersudut tegak, gabungan bentuk geometri, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan teorem Pythagoras. Okey, sebelum tu, kita boleh lihat pada menara berkembar Petronas. Okey, dekat situ, tengah-tengah ni ada satu jejatas. Okey, untuk menyeberang daripada satu bangunan kepada bangunan yang satu lagi. Okey, kenapa ada jejatas ni? Supaya mudah lah, tak payahlah kalau kita dekat tingkat atas nak turun, lepas tu pergi sebelah, lepas tu naik atas balik, kan jauh kan. So, jejatas ni berfungsi untuk mengurangkan pergerakan pekerja yang ada dalam bangunan Petronas tu lah. So, dekat sini, bila ada pembinaan jejatas ni, okay, dia mesti ditampung oleh satu struktur penyokong untuk mengukuhkan kita punya jejatas tadi. Okey, so dekat sini kita boleh lihat ada bentuk segitiga dekat sini. Ada dua buah segitiga. Okey, dekat sini kita akan menggunakan teorem Pythagoras untuk mencari berapakah panjang struktur besi yang diperlukan untuk meneruskan tujuan untuk membina struktur penyokong pada jejatas itu. Okey. Seterusnya,
Okey, kita nak tahu ciri-ciri segitiga bersudut tegak. Okey, yang pertama kita tahu dululah segitiga tu adalah mempunyai 3 sisi. Okey, ada 1, 2, 3. Ini nama dia sisi ya. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, antara 3 ni yang manakah segitiga bersudut tegak? Okey, tentunya yang kuning kerana dia mempunyai sudut 90 dekat sini. Okey, sudut 90 inilah, segitiga bersudut 90 inilah yang boleh diselesaikan menggunakan teorem Pythagoras. Okey, sekiranya kamu yang menjumpai teorem ni, so nama kamulah akan digunakan teorem siapa kan? Teorem Muhammad, contoh. Okey, walau bagaimanapun kita boleh mengubah untuk segitiga yang bukan 90 ni, kita boleh gunakan untuk teorem Pythagoras. Okay, dengan syarat kita tambahkan dia punya garis di tengah ni bersifat 90 dengan tapak. Okay, so dekat sini kita akan ada segitiga sudut 90 dekat dalam dia. Okay, baru boleh selesaikan satu per satu. Okay, seterusnya saya nak mengajar macam mana nak menamakan kita punya hypotenuse. Okay, katakan sini adalah A, B, C, D, E, F, G, H dengan J. Okey, macam mana kita nak menamakan kita punya hypotenuse? So terlebih dahulu kita kena ketahui dekat mana dia punya sudut 90. Okey, dekat sini. Okey, sini 90 dan sini 90. Okey, bagaimana untuk menamakan hypotenuse? Okey, seperti yang kita bincang tadi, hypotenuse mestilah, okey, saya nak berpengendalikanlah hypotenuse ni. Hypotenuse ni dia mestilah bertentangan dengan sudut 90. Okey, inilah hypotenuse. So, apakah nama hypotenuse untuk segitiga yang pertama ni? Okey, kita akan baca dia punya huruf dia daripada A sampai C. So, hypotenuse kita ialah A, C, yang macam tu. Kalau macam segitiga kedua warna pink ni, kita punya hypotenuse ialah E, F. Okay, dia tak kisahlah E, F ke, F, E ke. Macam tadi tak kisahlah E, A, C ke, C, A ke. Boleh lah kan. Okay, seterusnya segitiga yang warna kelabu ni, kita punya hypotenuse ialah G, G, J. J, G. Okay, adalah hypotenuse. Hypotenuse. Okay. So, apakah sifat hypotenuse ni? Hypotenuse ni, sifat dia adalah antara. Dia adalah yang paling panjang antara 3 sisi. Kan kita bincang tadi ada 3 sisi. 1, 2, 3. Okay. So, hypotenuse ni yang paling panjang. Okay. 1, 2, 3. Ni yang paling panjang hypotenuse. Okay. Ni 1, 2, 3. So, hypotenuse yang paling panjang. Okey, bagaimana pula kalau saya melabelkan dia sebagai A, B, C, D, E, F, G, H, J, saya letak sini. Okey, sekarang macam mana pula kita nak baca kalau kita ada huruf macam ni? Okey, sama saja. Okay, letakkan dia punya 90. Okay, yang bertentangannya ialah hypotenuse. So, hypotenuse kita ialah C. Okay, yang kedua bertentangannya ialah E. So, hypotenuse kita adalah E. Okay, yang bertentangan lagi, hypotenuse kita ialah G. Yang macam tu. Okay, so apakah yang teorem Pythagoras kata? Teorem Pythagoras kata, okay, kita fokus pada segitiga yang ni ya. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan siapa yang hypotenuse. So yang ni lah hypotenuse, C ni kan.
So, teorem Pythagoras kata C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Disebabkan C yang paling panjang, jadi kita boleh buat hasil tambah. Hasil tambah kepada sisi yang lagi dua tu, baru sama dengan hypotenuse. So, syarat dia kena pakai kuasa 2. Okey, kenapa kuasa 2? Okey, dekat sini dia mengaplikasikan konsep luas, segi 4 tepat. Untuk A ni, katakan panjang sini A, so sini pun A dan A. Okey, so bila nak cari luas, untuk warna hijau ni, kita namakan dia sebagai A kuasa 2. Okay, manakala yang sini adalah B kuasa 2. Dan yang terakhir adalah C kuasa 2. Okey, dia aplikasi segi 4 sama. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita rujuk pada segitiga yang kuning ni pula. Okey, sekarang siapa dia punya hypotenuse? Hypotenuse dia adalah A. So, kita akan dapat A kuasa 2. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, begitu juga kalau kita nak cari B. Kalau nak cari B, okey, kalau kita ikut konsep matematik okey, kalau kita ada A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2. Okey, so kalau kita nak B kuasa 2 adalah A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okey, so maknanya dekat sini kita boleh pindahkan B ni, macam mana nak cakap okey, macam ni lah. Okey, kalau kita nak B kuasa 2, okey, kita tahu A yang paling panjang kan. So, A tu akan tolak dengan yang lagi satu, yang C tu. So, B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tolak C kuasa 2. Okey, manakala nak cari C kuasa 2 pula. Okey, yang ni yang pendek yang lagi satu. So, dia adalah A kuasa 2 tolak dengan yang lagi satu lah. So, tolak dengan B kuasa 2. Okey. Okey, sekat sini saya nak tunjukkan pembuktian teorem Pythagoras. Okey, kita dapat lihat kat sini. Keseluruhan luas pada hypotenuse tu apabila turun, dimasukkan ke dalam sisi yang lagi dua tu, so dia akan memenuhi ruang. Okey, tak lebih, tak kurang. Okey. Tepat-tepat. So, begitu juga kalau kita patah balik. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey, so nampak air memenuhi kawasan hypotenuse. Okey, sebab tu A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Okey, kalau kita nak letak huruf apa-apa pun boleh kan. Okey, kalau kita ada contoh, kita ada 3. Kita ada 3 dengan 5, dengan 4. Okey, macam mana kita nak tahu kita punya hypotenuse? Okey, ni hypotenuse kita kan, yang bertentangan dengan 90 ni kita punya hypotenuse. Hypotenuse sifat dia paling panjang. So, macam mana kita nak kira? Okey, katakan kita berpegang pada konsep bahawasanya A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, yang mana satu A, yang mana satu B, tak kisah. Ambil saja, yang penting dia adalah sisi yang lagi 2 tu lah. So, kita letak 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan, ni kita nak cari sini. Katakan sini X lah. Okey, kita nak cari X. So, X tu adalah X kuasa 2. Okey, so macam mana nak cari X? Okey, kuasa 2. Kita nak hapuskan dia, kita kena letak punca kuasa. So, punca kuasa 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 ialah
punca kuasa 25. Okay, so tekan kalkulator. Punca kuasa 25 ialah 5. Okay, dapatlah X tu 5. Okay, kalau macam ni pula. Okay, kita katakan kita ada yang kedua. Okay, so kita tahu yang sini adalah hypotenuse. Okay, katakan sini ialah 6. Sini ialah 10. Sini adalah Y. Okay, macam mana kita nak cari kita punya sisi yang tidak diketahui? Okay, so dekat sini hypotenuse yang paling panjang. So kita nak cari, okay, tanpa menulis rumus pun kita boleh buat. Okay, kita nak cari Y. So kita kena gunakan kuasa 2. So sama dengan, okay, yang paling panjang akan tolak yang pendek. So maknanya 10 akan tolak dengan 6. So jangan lupa 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okay, berapakah 10? Tekan kalkulator. 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okay, so kita dapat 64. Okay, sini Y kuasa 2. Nak cari Y, so kita kena punca kuasa kan, 64. So set 64, kita dapat 8. Macam tu. Ataupun nak tulis cara lain, nak tahu Y kan. So Y sama dengan punca kuasa terus. So kita ada 10. Okay, ingat yang paling panjang sebagai hypotenuse ni, dia akan menolak sisi yang tak tahu tu lah. Sisi yang kita tahu lagi satu tu lah. So 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Macam ni pun boleh. So dia jadi punca kuasa 64. So sama dengan 8. Ni lagi mudah, lagi tersusun, kemas, perfect. Okay, seterusnya 12. Okay, katakan sini 12, sini sini 13, sini 5. Okay, sini saya letak M. Okay, macam mana nak cari nilai M? Okay, ni adalah kita punya hypotenuse. Okay, tengok je gambar tu. Terus kita buat M kuasa 2 sama dengan, okay, siapa yang akan menolak? Yang paling panjang, yang hypotenuse. So 13 tu yang akan menolak. So 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, kalau kita nak tukar dekat sini, kita tak nak buat kuasa 2, kita terus letak punca kuasa. So dekat sini 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Okay, kita dapat punca kuasa 144. Okay, punca kuasa 144, tekan kalkulator, jawapan dia ialah 12. So M kat sini nilai dia 12. Okay, selain itu teorem Pythagoras juga adalah gabungan bentuk-bentuk geometri lah. Okay, so untuk soalan yang ni, okay, katakan kita labelkan dia sebagai A, B, C, D, E. Okay, so untuk segitiga ni terdapat 2 sudut 90 darjah. Okay, so makna dia kita ada 2 hypotenuse. Satu dekat sini, satu lagi yang sini. Okay, apakah hypotenuse kita? Okay, hypotenuse yang pertama, okay, saya wakil dengan H saja. H untuk hypotenuse. So H sama dengan, untuk yang pertama ni hypotenuse kita ni yang ni. So apa nama dia? A, C. Okay, yang pertama hypotenuse kita adalah AC. Okay, yang kedua hypotenuse kita bertentangan dengan ni adalah DE. DE. Tak kisah CA ataupun AC, DE ataupun ED. Okay, sama je. Okay, so seterusnya kita tengok dekat mana dia punya sudut 90, dekat sini dan sini. Okay, kita label huruf F, G, H, J. Okay, so kita tahu ada 2 hypotenuse, yang sini dengan sini.
Okay, so hypotenuse yang pertama ialah GJ. Macam tu nama dia. Okay, so yang kedua, hypotenuse kita yang kedua ialah HJ. Okay. Okay, seterusnya HIJ, K, L, M, N. Okay, so macam mana kita nak buat dia punya ni. Okay, sini hypotenuse dia, bukan, sini dia punya sudut 90. Okay, so bertentangannya yang sini. So sini adalah hypotenuse kita ialah LM. Okay, so yang sini bertentangan. So hypotenuse kita adalah KN. Okay. Okay, so seterusnya gabungan segitiga macam-macam bentuk ada. So ni antara contoh yang saya sertakan lah. Okay, so ni sudut 90, sini sudut 90. So dia bertentangan kat depan ni. Okay, lupa nak letak huruf. Okay, biasa dalam soalan dia letaklah huruf dia berapa ataupun nombor terus. Okay, so kita ada tadi huruf apa tadi? Tadi MNO. Okay, kita ada P, Q, R, S, T. Okay, so ini adalah kita punya hypotenuse. So hypotenuse sama dengan PT. Okay, dan sini hypotenuse untuk segitiga yang kedua warna hijau. Okay, setiap segitiga ada hypotenuse masing-masing. Syaratnya segitiga itu adalah segitiga bersudut tegak. So hypotenuse kita yang ni adalah SRS lah. RS. Okay. Juga ada segitiga di dalam segi empat tepat. Okay, so sini adalah hypotenuse. So sini dia punya hypotenuse. Okay, STU. Okay, U, V, W, X. Okay, so sini ada Y, Z, A, B, C. Okay, so hypotenuse kita, okay, kita akan dapat tengok hypotenuse pada segitiga sahaja. So yang ni hypotenuse kita ialah XU. Okay, yang ni sudut 90. So hypotenuse kita ialah AC. Okay, seterusnya, okay, latihan pengukuhan. Okay, apakah namakan kita punya hypotenuse. So hypotenuse kita ialah bertentangan dengan 90 ialah AC. Okay, kalau macam ni, hypotenuse kita bertentangan dengan 90, hypotenuse kita ialah X. Okay, seterusnya, okay, macam mana nak cari nilai X. Sama macam tadi kan, kita dah bincang. Okay, kita buat lagi sekali. Okay, macam mana nak cari X? X adalah sifat X ni sini. Ini adalah hypotenuse, dia yang paling panjang. So, X sama dengan, okay, bila dia paling panjang, kita akan ambil pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2. So, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. X kuasa 2 lah. So, X sama dengan punca kuasa 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ingat tak jawapan dia berapa tadi? Jawapan dia ialah punca kuasa 25 ialah 5. Macam tu. Okay, next. Sama juga macam soalan tadi. Okay, nak cari X. So, X kuasa 2 sama dengan, okay, X tu. Okay, sebelum tu kita tengok siapakah dia punya hypotenuse. Okay, 13 ni sebagai hypotenuse. So, dia nak cari yang pendek. So, nak cari pendek, yang panjang 13 kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2 tolak dengan yang pendek kuasa 2. Okay, kalau kita nak hilangkan kuasa 2, sebab kita nak cari X kan, bukan nak X kuasa 2 kan. So, X sama dengan punca kuasa 13 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So, dapat jawapan punca kuasa 144. So, jawapan dia ialah 12.
Okey, sebelum tu untuk tekan kalkulator, mana-mana yang ada kalkulator 570 tu. Okey, untuk masuk kalkulator, kalau nak masuk direct terus macam ni, nak dapatkan terus jawapan ni, okey, kena letak kurungan. Supaya dia akan punca kuasakan semua jawapan tu. Okey, tu adalah untuk kalkulator FX 570 kena letak kurungan. Kalau kalkulator yang paling latest, kalkulator putih tu, dia punya set dah memang panjang kan. So tinggal nak masuk nilai, so dia tak payah kurungan. Dia letak je macam ni. Okay, next. Okay, macam mana nak cari Y? Okay, Y, sifat Y apa? Y adalah hypotenuse. So, Y kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah dengan 14 kuasa 2 sama dengan, okay, Y punca kuasa 15 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Okay, so kita tekan punca kuasa dalam kurungan 15 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Okay, tutup kurungan sama dengan, okay, dekat sini kita dapat pecahan So, jawapan dia ialah, ni terus jawapan sebab saya masukkan punca kuasa. Okay, katakan saya tak masukkan punca kuasa. So, dia adalah punca kuasa 421. Okay, kita boleh bagi jawapan dalam bentuk 2 titik perpuluhan. So, punca kuasa 421 ialah 20.52 cm. Okay, seterusnya. Okay, yang tadi ni adalah hypotenuse. So, dia adalah hasil tambah pendek dengan pendek kuasa 2 kan. Okay, yang ni kita dah ada hypotenuse 21. Kita nak tahu Y ni. So, Y, kalau nak tahu yang pendek, Y kuasa 2. Okay, yang panjang kuasa 2 tolak yang pendek. Kan, kalau tengok angka pun dia memang paling panjang kan. 21, 20 dia paling panjang kan. So, 20 kuasa 2. Okay, so nak tahu Y saja. So, letak punca kuasa 21 tolak 21 kuasa 2 tolak 21 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2. Okay, dapat berapa? Punca kuasa 21 kuasa 2 tolak 20 kuasa 2. Okay, dapat 41. Okay, so punca kuasa 41 sama dengan berapa? Kita tekan punca kuasa 41 sama dengan, okay, bagi 2 titik perpuluhan 6.40. Okay, 6.40 cm. Okay, apa yang kita dapat lihat kat sini? Confirm, okay. Bila kat sini 6.40. Okay, kita dapat tengok kat sini yang paling panjang ialah hypotenuse. Okay, ni yang pendek dan ni yang pendek. Okay, so bagaimana teknik untuk menjawab soalan teorem Pythagoras? Okay, yang pertama kita kena pastikan yang mana satu segitiga sudut tegak. Okay, bila kita tahu dia sudut tegak, barulah kita boleh buat dia punya, kita boleh kena pasti dia punya hypotenuse. Okay, kalau ada dua segitiga sudut tegak, maknanya dua hypotenuse. Kalau ada satu je, satu je lah hypotenuse. Okay, so yang ni tandakan hypotenuse pada sudut yang bertentangan. So, kita tandakan dia punya petak kecil ni. So, dia bertentangan. So, ni kita label sebagai H, hypotenuse, untuk setiap segitiga yang ada. Okay, yang ketiga, pilih segitiga yang ada nilai mana-mana dua sisi. Okay, ada dua sisi dia. Tak kisah yang mana, hypotenuse ke, yang lagi dua tu ke, yang penting ada dua. Contoh kita ada sini dengan hypotenuse. Okay, kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okay, ataupun kita ada yang pendek dengan yang pendek. Okay, kita boleh cari H. Ataupun kita ada H dengan yang sebelah sini. Okay, yang mana-mana dua.
Okey, lepas tu kita boleh tuliskan rumus teorem Pythagoras yang berkaitan dengan kehendak soalan. Okey, contoh soalan yang pertama ni. Okey, yang manakah segitiga? Okey, so kita dah tahu ada dua segitiga kan? Okey, dua segitiga, so ni hypotenuse dia, ni hypotenuse dia. Okey, antara dua segitiga ni, yang mana kita nak pilih dulu? Kita akan pilih segitiga yang ada dua nilai dia punya sisi lah. So sini 1, 2. Okey, mari kita fokus pada segitiga yang pertama. Okey, kita ada 5 dengan 12. Okey, lepas tu kat sini, okey, so kita nak cari. Okey, kat situ dia label X. So kita ikutlah X. Okey, ni kita punya X lah. Okey, sama dengan hypotenuse kita. So, X sama dengan, okey, nak tahu yang paling panjang, pendek kuasa 2 tambah pendek kuasa 2. Okey, nak tahu X, so dia punca kuasa 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, tekan kalkulator. 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 ialah punca kuasa 144. Okey, berapa punca kuasa 144? 12. Okey, maka 12 ni kita boleh gantikan dekat sini pada gambar yang asal ni. 12. 12 ni dia punya panjang daripada sini sampai sini. Okey, lepas kita masukkan 12, barulah segitiga yang atas ni kita boleh pakai. Okey, so segitiga yang atas tu kita ada 9 dengan 12. Okay, so sini di label Y. So ni adalah kita punya hypotenuse. Okay, so nak cari Y. So Y kuasa 2 sama dengan, okay, nak cari hypotenuse kan yang paling panjang kan. So dia adalah hasil tambah yang pendek ni lah. So 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, nak cari Y. Punca kuasa 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, yang ni kita cari terus. Kita letak kurungan. Kita letak punca kuasa kurungan 9 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, tutup kurungan sama dengan 15. So dapatlah Y sama dengan 15. Ni soalan ni cari nilai X dengan nilai Y. Okey, tengok soalan yang kedua ni. Okey, apakah yang dimasukkan dengan simbol dua garisan ni? Maksud dia ialah dia sama panjang lah. Yang atas ni sama panjang dengan yang bawah. Okey, sekarang kita nak cari apakah nilai X dan nilai Y. Okey, sini kita punya X, ni kita punya Y. Okey, so first kita kena gunakan segitiga yang ada dua nilai sisi dia. So saya pilih segitiga yang sebelah sana. Okey, segitiga yang sini kita pilih dulu. So kita ada 20, dia ada 12. So sini adalah kita punya 90. Okey, so sini kita tak tahu, katakan saya letak ni M lah. Okey, sebab X tu yang atas kan, yang ni atas sahaja. Kita nak keseluruhan daripada atas sampai bawah, saya wakilkan dengan M. So dia punya hypotenuse ialah 20. So nak cari M sama dengan 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, lupa nak letak M kuasa 2. Okey, sini M kuasa 2. Okey, so dia adalah M sama dengan punca kuasa 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. Okey, tekan punca kuasa. Okey, dalam kurungan 20 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 tutup. Okey, so sama dengan dapat terus M tu 16. Okey, tadi kita dah bincangkan yang dia mempunyai sisi yang sama panjang ni. So belah atas ni ambil 8. 16 bagi 2 kan, 8 kan. 8 tambah 8, 16 kan. So dia ni lah yang dikatakan sama panjang. So menjawab kepada soalan, maka X kita sama dengan 8. Okey, sekarang kita boleh fokus pada segitiga yang bawah pula. Kita nak cari Y kat situ. Okey, so kita dah tahu sini 8
8, sini Y, sini 17. So hypotenuse dia yang atas ni, so 17 ni adalah hypotenuse. So nak cari Y, nak cari yang pendek, so dia adalah 17. Yang panjang kuasa 2 tolak yang pendek kuasa 2. So Y sama dengan, okay, kita pindahkan kuasa 2, dia jadi 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Okay, terus tekan saja. Okay, punca kuasa dalam kurungan 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2 tutup. Okay, sama dengan 15. Okay, dapat jawapan. Okay, seterusnya objektif kita yang kedua ialah nak belajar akas teorem Pythagoras. Okay, akas ni untuk kita menentukan sama ada sebuah segitiga tu bersudut tegak ataupun tidak. Okay, dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okay, ni contohnya soalan yang pertama. Okay, daripada 3 sisi ni kita tengok, kita fokus pada, sebab dia dah bagi 3 sisi kan. Ni adalah soalan akas untuk menentukan segitiga sudut tegak ataupun tidak. So antara 8, 10 dengan 6, siapa yang paling panjang? 10 kan? Okay, so cuba kita kira 10 kuasa 2. Okay, kita terus gunakan nilai dia. Okay, sama dengan 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kita nak tengok, adakah nilai di sebelah kiri sama dengan nilai sebelah kanan. Okay, ni kita panggil, ni sebelah kiri lah, left, ni right. Okay, sekiranya left sama dengan right, so dia adalah segitiga bersudut tegak. Okay, 10 kuasa 2 100. Okay, 8 kuasa 2 64. 6 kuasa 2 36. Okay, berapakah 64 tambah 36? Okay, 100. So apabila left sama dengan right, okay, maka ni adalah segitiga bersudut tegak. Okay, so dia punya teorem Pythagorasnya ialah 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2. Macam tu. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang kedua ni. Okay, antara 5, 13 dengan 12, siapa yang paling panjang? 13 kan? Okay, so kita mula dengan 13 kuasa 2. So sama dengan 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okay, berapa 13 kuasa 2? 169. 5 kuasa 2? 25. 12 kuasa 2? 144. Okay, 144 tambah dengan 25. Okay, so kita dapat 169 dan satu lagi 169. So left sama dengan right. Apabila left sama dengan right, so maka ni adalah segitiga bersudut tegak. Okay, dia punya teorem Pythagoras dia ialah 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 sama dengan 13 kuasa 2. Macam tu. Okay, ni adalah jenis-jenis teorem Pythagoras yang dia punya angka tepat. Okay, kalau kamu dapat perasan, saya kira tadi agak laju sebab saya dah hafal dekat sini. Kalau 3, 4 dengan 5, 6, 8 dengan 10. Okay, kenapa dinamakan jenis pertama? Menggunakan kita punya pembelajaran nisbah. Okay, kita boleh gandakan 3, 4, 5 ni dengan darab 2. Okay, 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8, 5 darab 2, 10. Okay, 3 yang pergi ke bawah ni pula adalah 3 darab dengan 3, 9, 4 darab 3, 12, 5 darab 3, 15. Okay, seterusnya yang ke bawah darab dengan 4. 4 darab 3, 12. 4 darab 3, 12. 4 darab 4, 16. 5 darab 4, 20. Okay, sini ada typo sikit. Okay, ni ada 16 ya. Okay, so kalau darab dengan 5, 3 darab 5, 15.
4 darab 5, 20. 5 darab 5, 25. Macam tu. Okay, so jenis yang kedua pula untuk 5, 12 dengan 13. Tadi banyak kan soalan kita tengok 5, 12, 13. Okay, so dekat sini. Untuk yang pertama tadi 5 darab 2, 10, 12 darab 2, 24, 13 darab 2, 36. Dan juga 5 darab 3. 5 darab 3, 15. 12 darab 3, 36. 13 darab 3, 39. Okay. Seterusnya 7, 24 dengan 25. So untuk yang kedua ni darab dengan 2. 7 darab 2, 24 darab 2, 25 darab 2. Okay, jenis yang keempat 8. Okay, 8 darab 2, 16. Okay, kita tak perlu ingat semua. Okay. Cukup saja kita mengetahui bahawa sebenarnya 3, 4, 5. Senang sikit nak ingat kan. 3, 4, 5. Okay, lepas tu 5 tadi sambung 5, 12, 13. Tu untuk jenis yang kedua. Okay, so jenis yang ketiga 3, 5, lepas tu 7. Nombor ganjil 3, 5, 7. Kalau 7, 7, 24, 25. Okay, lepas tu baru jumpa nombor genap 8, 15, 17. Okay, tak perlu hafal lah. Kalau boleh hafal, bagus lah. Okay, so kesemuanya itu telah dibuktikan menggunakan teorem Pythagoras. Okay, dia tidak mempunyai angka perpuluhan lah. Okay, seterusnya. Okay, dah habis. Terima kasih. Assalamualaikum.